A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Ulang lafaz syukur kita pagi-pagi ni. Alhamdulillah, bangun tidur tadi alhamdulillah. Kenapa nak ulang-ulang? Kalau duduk mana-mana pun, kuliah pun, tuan guru biasanya dengan lafaz alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, syukur. Lafaz syukur tu kena disekalikan, dilafazkan, diamalkan pada perbuatan, pada akhlak, pada kepribadian, pada amalan, semua sekali. Gitu. Bukan tak sekadar dilafazkan di mulut, tapi ditasdik dalam hati pun ada lafaz syukur tu. Sifat syukur kita terhadap kurniaan Allah SWT tu kena sokmo-sokmo lah dalam selengkap-lengkapnya. Maksudnya kepribadian kita sebagai seorang manusia ni di hidup kita sebagai orang yang bersyukur. Kan faham tak faham wallahualam. Tapi kita kena usaha. Kita kena usaha sungguh-sungguh supaya benda tu lahir je daripada diri kita. Senyum kita tanda syukur, kita sampaikan salam kita tanda syukur, kita makan pagi tadi bersyukur ada makan, sedap makan, hidup kita lagi hari ni syukur, macam-macam lah syukur ni. Syukur tu tak payah nak fikir, dia akan datang sendiri daripada cara kehidupan kita. Itulah akan menentukan kita besok, adakah kita ni orang yang bersyukur atau tidak. Macam tu. Jangan ingat syukur tak syukur ni kita hidup je. Memanglah bab hidup tu satu bab lah. Hari ni kita akan bincangkan bab hidup ni. Bagaimana kehidupan dimulakan? Hari ini kali pertama kita akan jumpa nama. Ditafsirkan sebagai nama pertama Nabi ni. Itu Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Anbiya. Dan marilah cerita khusus kepada asbab kenapa ayat ini turun ialah berkenaan peringatan Allah kepada Nabi-Nabi dia. Ini dah masuk bab Nabi Muhammad. Pengajaran, kenapa, tak usah bimbang lah. Ini pilihan Nabi Muhammad SAW dengan kafir musyrik. Masih lagi bercerita bab kafir musyrik, banyak songnya ni kan. Tapi hari ni, bab syukur tu Allah minta kita tenung berkenaan kejadian kita sendiri. Kat situ pun tak habislah bab ajaibnya kita rasa, takjub kita rasa pada kebesaran Allah yang menciptakan kita dalam bentuk-bentuk 3 fasa tu. Nutfah, mudghah, alaqah tu. Dalam penyucian diri, penerbit dah pilih. Penerbit dah senaraikan dah. Mana ada ayat Al-Quran menceritakan tu. Bab tu pun tak habis kita. Itu bab kehidupan. Jangan lupa. Kalau Allah nak bagi kita mati, senang je. Tak bangun pagi tadi Muhammad Sri. Malam tadi pumpek dengan bini sebelum tidur. Tiba-tiba pagi ni tak bangun dah Muhammad Sri. Jadi kita ni, khususnya suami isteri ni kena banyak cakap pasal mati. Persediaan bab mati. Dari keseluruhan lah. Jangan kita kata bersedia bab mati, tulis wasiat, bagi nombor akaun, bagi PIN number, hutang nak bayar apa, itu sebahagian je, itu bab dunia je. Itu pun kena buat juga. Yang dah berkeluarga ni, itu kena buat. Ada isteri, dia langsung tak cara pasal kehidupan dunia kan. Semua suami nguruskan. Bil account number pun tak tahu. Macam tu bayar hutang bank pun tak tahu apa semua. Jadi, kena bagi tahu. Senarai kena ada, kena bagi tahu. Buatkan faraid itu senang-senang. Kalaulah abang mati dulu. Ini dia cara nak faraidnya. Isteri dapat berapa, anak dapat berapa, apa semua. Ada bahagian dari keluarga tak? Bagi tahu terus. Ini dia senarai dia. Buka satu file kat rumah tu. File kalau abang mati dulu. Ini senang, isteri buka je. Oh, ini account number bank. Oh, ini EPF. Macam mana nak buat EPF ni? Oh, penama aku seorang je, tapi kena faraid kan, bukan duit aku saja ni. Duit anak-anak. Kena cerita bab mati tu. Itu bab dunia, tapi bab akhirat kena dah lagi bersedia. Hari ni dia minta kita merenung bab kehidupan, bagaimana manusia dihidupkan. Tapi jangan lupa, kalau Allah nak tarik nyawa kita, senang je. Kita doalah semoga Allah tarik nyawa kita dalam keadaan yang baik. Tak mati lemas, tak mati terhimpit, tak mati terbakar, tak mati aksiden, macam-macam. Itu mati yang mengejutkan. Bukannya mati mengejut tu menunjukkan azab, tak. Itu dunia yang kita nampak. Bab akhirat tu wallahualam.
Tapi kita tak nak. Ada doa khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta jangan mati terkejut gitu. Biar mati kita tenang-tenang ya, dalam keadaan yang baik ya. Wallahu alam. Hari ini 36 sampai 44 ya. 36 sampai 44 surah Al-Anbiya. Insya-Allah. Silakan, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Terjemahan. Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya menjadikan engkau sebagai bahan ejekan. Mereka mengatakan, adakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pemurah. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, bilakah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar? Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka tidak mampu mengelakkan api neraka daripada wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentu mereka tidak mahu ia disegerakan. Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberikan penangguhan waktu. Sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum engkau Muhammad telah dipermain-mainkan, maka turunlah siksaan ke atas orang-orang yang mencemoh atas apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul dan selalu mereka perolok-olokkan. Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang daripada siksaan Allah yang Maha Pemurah? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. Atau mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka daripada azab kami. Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak pula melindungi mereka daripada azab kami. Sebenarnya, kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Adakah mereka tidak melihat bahawa kami datang ke negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangkan keluasannya daripada hujung-hujung negeri? Adakah mereka yang menang? Mu'jam. Anjala.
Al-ajalah artinya menuntut dan menginginkan sesuatu sebelum tiba waktunya akibat dorongan hawa nafsu. Oleh sebab itu, secara umum dalam Al-Quran kata ini bernada buruk. Sehingga dikatakan, tergesa-gesa itu dari setan. Firman Allah, kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Surah Al-Anbiya ayat 37. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Surah Toha ayat 114. Tafsir Jalalain. Ayat ini diturunkan sewaktu mereka meminta disegerakan turunnya azab atas mereka. Khuliqal insanu min ajalin. Manusia telah dijadikan daripada tergesa-gesa. Disebabkan manusia itu bertabiat tergesa-gesa di dalam semua tindakannya, maka seolah-olah ia diciptakan daripadanya. Saurikum ayati. Kelak aku akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda ketentuan waktu bagi azabku. Penyucian diri. Jika kita perlihatkan apa yang disuruhkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita renungkan, hal itu membawa kita pada ilmu tentang Tuhan, keesaannya serta sifat-sifat keagungannya seperti kudrah, ilmu, hikmah, rahmat, ihsan, keadilan, redha, murka, pahala dan siksanya. Demikianlah dia memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dan menyeru mereka untuk merenungi ayat-ayatnya. Di sini dapat disebutkan beberapa contoh sahaja yang disebutkan Allah dalam kitabnya, antaranya tentang penciptaan manusia. Bukan hanya dalam satu tempat Allah menyuruh kita untuk merenungkannya, seperti firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 37, surah At-Tariq ayat 5, Al-Zariyat ayat 21, Al-Hajj ayat 5, Al-Qiyamah ayat 36 hingga 40, Al-Mursalat ayat 20 hingga 23, Yasin, surah Yasin ayat 77, Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Amat banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh manusia untuk memikirkan proses awal, tengah dan akhir dalam penciptaan manusia. Kerana diri manusia dan cara penciptaannya adalah sebahagian di antara dalil terkuat atas kekuasaan Sang Pencipta. Selain itu juga, kerana yang terdekat dengan manusia adalah dirinya sendiri. Di sana terdapat keajaiban-keajaiban yang menunjukkan keagungan Allah yang manusia tidak dapat mengetahui walaupun sebahagiannya sahaja. Tetapi manusia lalai dan tidak mahu merenungkan dirinya sendiri. Kalau dia mahu merenungkan diri sendiri, tentu keajaiban-keajaiban penciptaan yang diketahuinya mencegah manusia untuk berbuat kafir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 17 hingga 20. Allah ketika menyebutkan hal ini berulang kali di telinga kita, bukan hanya agar kita mendengar kata nutfah, alaqah, mudghah, turab atau agar kita membincangkannya sahaja atau sekadar ingin memberitahukan kepada kita. Tetapi maksud dan tujuan Tuhan adalah untuk sesuatu yang berada di sebalik itu semua. Kerana alasan inilah Tuhan membincangkan hal tersebut. Sekarang perhatikanlah nutfah dengan saksama. Ia hanyalah setitis air yang hina dan lemah serta menjijikkan. Kalau berselang sesaat sahaja akan rosak dan busuk. Bagaimana Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa mengeluarkannya dari antara tulang sulbi lelaki dan taraib, tulang dada perempuan. Bagaimana nutfah itu dapat tunduk kepada kekuasaan dan kehendaknya meski jalan yang dilalui sempit dan bercabang-cabang sampai dia mengiringnya ke tempat kediamannya dan tempat berkumpulnya. Bagaimana pula Allah mengumpulkan lelaki dan wanita dan menciptakan cinta kasih di antara kedua-duanya. Bagaimana dia mengiring kedua-duanya dengan rentetan syahwat dan cinta untuk berkumpul yang akhirnya menjadi sebab terciptanya anak. Dan bagaimana dia menetapkan bertemunya dua air itu padahal letak kedua-dua air itu sebelumnya berjauhan. Bagaimana Allah menggiringnya daripada dasar urat-urat dan organ yang dalam dan mengumpulkan kedua-duanya di satu tempat yang dijadikan sebagai tempat kediamannya yang kukuh, tidak tersentuh udara sehingga rosak atau dingin sehingga membeku dan tidak terjangkau oleh penyakit. Kemudian dia mengubah nutfah yang amat putih itu menjadi alaqah yang merah kehitaman. Lalu dijadikannya mudghah, segumpal daging yang berbeza dengan alaqah dalam warna, hakikat dan bentuknya. Lalu dia menjadikannya tulang belulang tanpa pembungkus yang berbeza dengan mudghah dalam bentuknya, keadaannya, ukurannya dan warnanya.
Lihatlah bagaimana dia membahagi bahagian-bahagian yang mirip dan sama itu menjadi organ-organ, tulang-tulang, urat-urat dan otot-otot. Ada yang keras, lunak dan sedang. Kemudian bagaimana dia mengikat antara bahagian-bahagiannya dengan ikatan tali paling kuat yang paling sulit terhurai. Bagaimana ia membungkusnya dengan daging yang dijadikannya sebagai wadah, penutup dan pelindungnya dan menjadikan tulang itu sebagai alat yang membawa daging tersebut dan yang menjadikannya berdiri tegak. Jadi, daging berdiri dengan bantuan tulang dan tulang berlindung dengan daging. Bagaimana Allah membentuknya dengan bentuk yang indah, membuat lubang telinga, mata, mulut, hidung dan lubang-lubang yang lain, memanjangkan tangan dan kaki dan membahagi hujung-hujungnya menjadi jari jemari, lalu membahagi jari jemari menjadi ruas-ruas lagi. Dia memasang organ-organ dalam seperti jantung, usus, hati, paru-paru, ginjal, rahim dan sebagainya. Masing-masing punya ukuran khusus dan manfaat yang khas. Riyadhus Salihin. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, sesungguhnya seorang manusia mula diciptakan dalam perut ibunya setelah proses selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Setelah 40 hari berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menghembuskan roh ke dalam dirinya dan diperintah untuk menulis 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalnya dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah yang tiada Tuhan selain dia, sungguh ada seseorang daripandamu yang mengerjakan amalan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga hanyalah 1 hasta. Namun takdir yang tertulis mendahuluinya hingga dia mengerjakan amalan ahli neraka dan akhirnya dia pun masuk neraka. Ada pula orang yang mengerjakan amalan ahli neraka hingga jarak antara dia dan negara hanya 1 hasta. Namun takdir yang tertulis mendahuluinya hingga kemudian ia mengerjakan amalan ahli syurga dan akhirnya dia pun masuk syurga. Hadis kesihatan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai maksudnya ikan dan belalang. 2 darah maksudnya hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tibun Nabawi. Khasiat samak ikan. Jenis ikan banyak sekali. Yang paling baik ialah yang lazat rasanya, baik aromanya, sedang ukurannya, tipis kulitnya, tidak keras dan tidak pula kering dagingnya. Hidup di air yang segar dan mengalir di antara batu-batuan, yang makan daripada tumbuh-tumbuhan dan bukan daripada kotoran. Airnya bergerak dan bergelombang, tidak berlumpur, terbuka mendapat sinar matahari dan angin. Ikan laut sangat baik, lembut dan halus dagingnya, tetapi agak sulit dicerna. Dapat menambah kegemukan dan dapat menambah penghasilan mani. Sedangkan ikan masin yang paling baik ialah yang baru sahaja dimasinkan, memiliki sifat panas dan kering, yang kadarnya semakin bertambah jika tempoh waktunya semakin lama. Bahagian yang paling baik daripada ikan ialah yang dekat dengan ekornya. Wallahu a'lam. Itu kata-kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Macam-macam kitab kita ni kan. Bab Tibun Nabawi, bab pemakanan macam-macam dah kita jumpa. Bukan saja buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang ada dalam Al-Quran, tapi khasiat sama ikan masin pun Ibnu Qayyim ada bincang sini. Jadi lepas ni berebutlah ikan masin tu ambil bagi ekor kan. Sebelum yang nak ambil, kita ambil dulu. Baik, wallahu alam, banyak perkara yang kita boleh ambil pada ringkasan ini saja pun. Ringkasan ini, satu, bab penyucian diri itu dah panjang lebar, dah pernah pilih. Bagaimana sepatutnya kita takjub dengan kejadian diri kita sendiri. Kat situ pun, kalau kita tengok kebesaran Allah yang menciptakan kita, manusia ni, pada kulit kita ni pun, kita tak boleh nak sombong lah. Tak boleh ada sifat ananiah ni. Aku ni tak ada dah. Pada kulit kita ni lah. Ada sensory gland yang pada kulit ni. Bila kita usik ni, kita terasa sesuatu kan. Tak ingatlah korang pernah belajar biologi ke tak. Bila kita usik ni, bukan saja rasa di hujung jari kita tu benda yang mudah. Kita rasa panas, kita rasa sejuk pada kulit kan. Bila kita usik tu, dia ada talian. Talian apa dia panggil tu sensor tu yang menghantar chemical signal kepada otak untuk menjawab sejuk, panas. On the spot tak kita rasa kan?
Tahu air sejuk, kita rasa sejuk. Tapi sebenarnya daripada situ, kena kat situ, hantar ke otak jawab balik. Sejuk, panas, ya, gatal. Itu macam-macam lah tu. Pada kulit ni pun kita tak boleh nak sombong lah pada kejadian kita sendiri kan. Kita nampak kebesaran Allah. Pada diri kita itu satu bab besar kat situ. Banyaklah pengajaran kat situ kan. So dalam musuh ni, Allah SWT bagi peringatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata, dan apabila orang kafir itu lihat engkau, wahai Muhammad, Nabi Muhammad SAW, mereka hanya menjadikan engkau sebagai bahan ejekan. Mereka mengatakan, adakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pemurah. Gitulah semua. Banyaklah peringatan Allah dah bagi. Itu satu bab. Satu bab kat situ. Kemudian kita dah jumpa dah hadis Riyadhus Shalihin ni sebelum ni. Bagaimana walaupun di dunia ni, kalaulah kita ni rasa ujuk pada diri kita lah. Aku ni berjuruh dah, kepiah dah, janggut dah, pakai lawa, aurat sentiasa jaga, pergi sembahyang, aku sedekah, aku pergi haji, aku umrah, aku buat baik ni. Syurga dah aku ni. Jangan. Nauzubillah, kita bimbang di hujung hayat kita tak dikurniakan dengan husnul khatimah tapi su'ul khatimah. Dibalikkan, padahal nak masuk syurga sangat dah tu. Ini peringatan yang besar bagi kita supaya kita ni jangan rasa yang Allah terima solat kita pagi tadi. Khauf dan rojak tu kena datang bersekali. Supaya kita ada dalam keadaan khauf dan rojak tu sampai sebelum kita mati. Kita bimbang sebelum kita mati, syaitan sempat tipu lagi kita masa kita di pembaringan tu. Nauzubillah. Ingat, kita dah jumpa ada hadis ni sebelum ni kan? Dah beberapa kali saya rasa kita jumpa hadis ni. Jadi, itu dia kata kunci dia tu. Kemudian, tak tahulah kenapa tiba-tiba ada cerita ikan ni. Siapa boleh agak? Saya tak jumpa lagi dia baca-baca macam mana penerbit boleh buat cerita ikan ni. Tapi tak apalah, kita ambil manfaat daripada hadis Ibnu Umar. Telah dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai maksudnya ikan dan belalang. 2 darah maksudnya hati dan limba. Ada 2 bab situ. Ikan tu ditafsirkan sebagai apa? Ceritalah mazhab Syafi'i lah. Ikan tu ditafsirkan sebagai apa? Haiwan apa lagi? Ustaz Iweh dah ajar. Revision dah ni. Ikan ditafsirkan sebagai apa lagi? Haiwan yang kita ni mazhab Syafi'i kata ikan lah tu. Walaupun kau panggil dia babi, walaupun kau panggil dia anjing, tapi dia ikan lah tu. Semua hidupan di dalam Laut, dalam air. Laut. Air lah. Dalam laut lah. Dalam hadis dengan Al-Quran tu laut kan. Semua bangkai laut halal. Jadi, tapi dalam ayat tu ditulis sama ikan lah. Ikan. Jadi ikan tu dalam mazhab kita ditafsirkan semua sekali lah, melainkan benda tu kena datang asbab mudarat pula, baru jatuh haram. Kalau ikan tu kita panggil babi laut. Babi, walaupun nama babi. Tapi halal lagi. Tak kira lah. Anjing laut dah ada benda tu kan. Tapi kalau benda tu boleh, tak ada asbab yang mengatakan haram, benda tu hukum asal dia semua halal. Ya? Semua daripada laut halal. Itu beza kita dengan mazhab tertentu. Mazhab apa yang tak bagi makan selain daripada ikan walaupun daripada laut? Udang tak makan, ketam tak makan. Hukum asas dan mazhab. Sebab dia kata ayat tu, ayat Quran tu, hadis tu kata ikan. Ikan lah. Udang bukan ikan. Jadi dalam mazhab tu dia tak makan udang. Maliki Maliki macam kita. Bahkan Belah Maliki Pakistan. lagi. Belah Pakistan tu apa? Pakistan betul. Pakistan, Bangladesh apa dia? India. Mazhab besar. Dia Hanafi. lagi besar kita. Hanafi. Hukum asal dia Hanafi memang tak boleh. Sebab apa? Dia kata tu lah. Dia tak takwil perkataan tu. Dia tak takwil perkataan ikan. Ikan lah. Ikan lah. Sebab jelas ikan kan. Allah tak kata makanan dari laut. Tapi dalam mazhab lain, khususnya mazhab kita syarahkan makna tu sebenarnya ialah segala bangkai daripada laut. Jadi ikan tak payah sembelih lah. Ikan, udang, ketam semua boleh makan. Daripada laut semua boleh makan, melainkan ada asbab mengatakan dia haram. Kalau di darat haram, dia dalam laut pun haram. Ular contohnya. Ular tak boleh sebab dia ular. Dia memang ular. Dia memang ular.
Wallahu alam, itu satu bab. Kemudian hati dan limpa kita tahu tu je dua darah yang halal kita makan. Hati dan limpa. Adapun darah-darah lain kita tak boleh nak kumpulkan darah daripada ayam, lembu, kambing tu bila kita kumpul dia jadi keras kan. Buat lauk tak boleh. Tak boleh. Darah pada daging boleh halal makan selagi mana kita dah basuh kan. Kita dah basuh, dia ada sedikit darah pada daging tu halal. Tak ada masalah. Orang makan steak rare kan, dia nampak merah-merah tu semua boleh. Jangan kita perah, ambil darah tu kita manfaat, tu tak boleh. Itu bab tu lah. Bab sedikit bab fiqh ulang kaji. Wallahu alam, insya-Allah besok kita akan jumpa satu bab yang lagi berat. Lagi berat, kita akan jumpa bab bagaimana Allah tidak sekali-kali pun bahasa Melayu betul, bukan sekali-sekali pun, tidak sekali-kali pun zalim pada timbangan. Besok kita akan jumpa dalam kitab Midrajul Fawaid, syarah kepada kitab Mishkarul Masabih Maulana Hasnul Hisam. Orang Melayu ni, kitab tu kitab bahasa Melayu, dia syarah kitab hadis. Dia membawa hadis ataupun dalil mengatakan lembaran kita ni besok masa kita di timbangan, tahu berapa banyak buku-buku amalan kita ni? 99. Setiap lembaran kita sebesar mana? Timur dan barat. Itulah satu lembaran. Kita ada berapa masing-masing ni? 99 lembaran. Besok kita akan jumpa insya-Allah. Siapa raja yang ini baca dalam tafsir Ibn Kathir, satu hadis bagaimana Allah berkata kita, Muhammad Asri, cek. Dia suruh aku cek kau. Allah kata, Muhammad Asri, cek. Wahai hamba-Ku, kau cek. Ada apa-apa tak aku tertinggal? Lebih kuranglah besok kita jumpa. Tak ada, ya Allah. Ada apa tak amalan kau yang aku nak tambah ni? Tak ada, ya Allah. Tapi Allah kata, nah aku bagi kau satu, bekas ni ada satu amalan kalau kau amalkan, dia punya burat dia tu lagi burat daripada amalan-amalan kau ni. Kita dah tahu dah ni, tapi kita buat tak buat tu wallahu alam. Besok kita jumpa bagaimana Allah tak akan zalim pada kita. Bahkan Allah kabarkan hamba dia, cek. Kod-kod lah aku tertinggal, malaikat-malaikat ni tertinggal kan. InsyaAllah besok kita jumpa. Wallahu alam. Penabi pilih kata apa besok? Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala Namrud. Itu satu cerita lain. Cerita lain, kemudian cerita pertimbangan tu cerita lain. InsyaAllah. Sikit-sikitlah kita. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din. Allahumma fakihna fid din. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin ya musarrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.